Boleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan kepada tuan guru kita Ustaz Nafiah bin Abdul Razak, Ashabul Fadilah, tuan guru, para asatizah, tuan-tuan haji, pengajar, sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah kita rafakkan bersyukuran pada Allah Subhanahu Ta'ala pada pagi ini. Alhamdulillah tuan-tuan dapat juga kita bersama-sama dalam siri kuliah falak dalam kita merujuk kita pada kitab Manzumatul Manazilul Qamar karangan daripada Syekh Khalifah bin Hamad Nabhani, insya-Allah. Dan Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersiaran sekali lagi walaupun ada sedikit pertukaran masa ke atas jadual kita ni kerana ada beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan. Alhamdulillah dapat sama-sama kita dengan tuan guru kita untuk kita melanjutkan perbincangan kita dalam manzilah yang ke-11 pada pagi ini, itu manzilah Az-Zubrah. Kalau sedikit kata apa latar belakang lah sebelum dihuraikan dengan panjang lebar dengan lebih tepat nanti oleh tuan guru kita. Manzilah Az-Zubrah ini adalah manzilah yang ke-11 dalam Buruj Asad. Buruj Asad ataupun Buruj Leo, yang mana kalau dalam bahasa Inggeris ni pun disebut sebagai Delta Leonis. Delta Leonis, dan juga ada juga yang menyebutnya sebagai Zosma. Zosma. Okey, baik. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mungkin nak mencari gambar ataupun bagaimana yang disebut sebagai tasawur, tasyakkur, bagaimana kedudukan ataupun bentuk manzilah Az-Zubrah ini, jadi insya-Allah bolehlah cuba cek ataupun type dalam Google manzilah Az-Zubrah ataupun Delta Leonis ataupun Zosma ini, insya-Allah. Baik. Seperti biasa tuan-tuan, kepada tuan-tuan yang nak memuat turun nota dan juga kitab yang kita bincangkan pada pagi ini dan juga pada kuliah-kuliah yang sebelum ini, boleh lawati dalam Facebook Jabatan Mufti Negeri Perak. Pada setiap live ini kita ada sediakan link kitab Manzumah dan juga nota yang telah pun disediakan pada setiap kali kuliah oleh tuan guru kita. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan tanpa membuang masa, maka saya persilakan Fadil tuan guru kita, pada Ustaz Nafiah Abdul Razak untuk meneruskan program kita pada pagi ini dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhi nastafa. Amma ba'. Terima kasih kepada Sahibul Fadilah Ustaz Faizal Jani bersama dengan warga kerja, anggota keluarga Jabatan Mufti Negeri Perak, Ashabul Fadilah, Ustaz, Ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagi yang berbahagia ini dapat diteruskan lagi. Saya minta maaf kerana sepatutnya kuliah kita berlangsung semalam. Ya, bukan kerana Piala Malaysia tak ada kena mengena langsung. Ya, jadi terpaksa saya tundakanlah pagi ini untuk kuliah kitab manzilah ini, Manzumah Manazilul Qamar. Baiklah, apa yang saya nak cerita sedikit ni lah kan, kenapa nak dipinda pula. Bukan soal dipinda hari, tidak.
Maknanya insya-Allah kuliah kita akan berlangsung pada hari dan waktu yang sama. Pada hari Selasa dan waktu yang sama 9.30 pagi. Tinggal lagi untuk pertemuan kali ini. Minta Ustaz Faizal Jani ditangguhkan, diganjakkan kerana semalam ada perbincangan agak penting. Apa yang dibincangkan? Bincangkan berhubung tentang apa kita nak kata di sini pelabuhan ada, kapal kurang. Pelabuhan ada, pelabuhan makin canggih. Kapal kurang nak berlabur. Bukan sekadar kurang nak berlabur, maka kapal yang bersedia untuk mengunggah barangan ekspor dan import makin berkurangan kapal itu. Menyebabkan harga tambang barangan mahal. Bila mahal, maka tak dapat tidak. Harga barangan keperluan pun akan mahal. Barang yang ada nak diekspor tak boleh kerana tambang barang tu untuk naik kapal dan naik. Barang yang nak diimport pun tak boleh kerana barang ada. Tapi harga tambang barang tu dah naik. Harga tambang orang tak naik. Harga tambang barang tu naik. Jadi mereka minta pandangan saya sebagai kononnya ada sedikit pengetahuan ilmu falak. Tak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Tapi saya kata pernah berlaku pada tahun 1919 dan akibatnya mengheret kepada perang dunia. 1921. Setelah perang dingin 1916. Baiklah. Kita akan teruskan lagi pembacaan kitab Manzumah Manazil Qamar karangan Asy-Syaikh Khalifah Ibn Muhammad An-Nabhani, wafat pada tahun 1355 Hijrah. Dan hari ini kita masuk kepada fasal Manzilah Az-Zubra. Manzilah Az-Zubra, sebagaimana Ustaz Faizal Jani sebut tadi, manzilah yang ke-11. Baiklah, kita teruskan dengan baits yang berkaitan, rangkap-rangkap syair yang berkaitan dengan manzilah Az-Zubra. Rangkap syair ini, bait syair ini mengikut wazan timbangan berdasarkan ilmu arud dan qawafi, iaitu bahar rajas. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Untuk kita mudah menyebut setiap bait, setiap rangkap syair yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini, Ibnu Muhammad An-Nabhani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa kharatani wahma najmani wa kharatani wa huma najmani wa huwa lahu dzurratu ismun thani. Wa kharatani wa huma najmani wa huwa lahu dzurratu ismun thani. Artinya, dan dua bintang, iaitu bintang Kharrah dan bintang Zubra, yang mana kedua-dua bintang inilah yang membina manzilah Az-Zubra. Bintang Kharrah
dan bintang Zubra merupakan tulang rusuk seekor singa, yakni dalam Buruj Al-Asad. Kedua-duanya merupakan bintang manzilah yang membina manzilah Az-Zubra. Manzilah Kharatani yang mudah disebut Kharatani, iaitu manzilah Az-Zubra, adalah dua bintang bagi manzilah Az-Zubra yang merupakan nama bintang yang kedua. Kharatani merujuk kepada nama bintang yang kedua. Nama bintang yang pertama Zubra, nama bintang yang kedua Khurra ataupun Kharra. Maka digabungkan dua bintang ini disebut Kharatani. Baiklah, kita lanjutkan lagi perbicaraan kalam syarah yang diberikan. Qauluhu Kharatani bi fathil ha'il mu'jamati wa sukunir ra'i musannati fawqiyatin wa fil qamus Kharatani bi ziyadatil alifi wa huwa bil muthalsati khata'un fafutiha ra'uhu fi kalamin nazim daruratun wa yuqalu az-zubra bi dhammi dzai wa sukunil muwahhada wa zubratul asadi mujtabi'un sya'rihi fi sadrihi wa huwa fi barjil sumbulati. Baik, terjemahannya. Katanya, berdasarkan bait rangkap syair Kharatani, maka Kharatani itu dengan baris atas pada huruf kha yang bertitik satu, supaya kita tidak tersalah baca. Kha yang bertitik satu di atas, bukan ha, bukan jim yang bertitik satu di bawah. Dan baris mati pada huruf ra. Huruf ra maknanya boleh dibaca dengan khartan, boleh dibaca dengan khartan, boleh dibaca dengan kharatan. Baris mati pada huruf ra yang tidak bertitik, supaya kita tidak membaca dengan huruf zai. Dan pada kamus pula ditambah dengan huruf alif pada kharatan. Dan kharatani itu dengan huruf sa, kalau disebut kharatani, ta ditukar kepada sa, adalah satu kesalahan. Sebab itu disebut wa huwa bil muthalsati khata'un. Satu kesalahannya bukan huruf sa 3 titik, tapi huruf ta. Dan diletakkan baris atas pada huruf ra, maka dibaca kharatan. Boleh baca dua wajah, khartani, kharatani. Dan diletakkan baris atas pada huruf ra pada kalam nazam. Kalau kita perhatikan pada kalam nazam, rangkap syair ini, maka dibaca dengan baris atas. Waharatani wahuma najmani wahwa lahu zubratu ismun sani waharatan. Baik, kan sebaiknya dibaca dengan mati. Kenapa dibaca dengan baris atas? Ya. Dan diletakkan baris atas pada huruf ra pada kalam nazam kerana mudah menyebutnya. Baik. Dan dikata az-zubra dengan baris hadapan pada huruf zai dan baris mati pada huruf ba yang bertitik satu di bawah. Zubra.
dan merujuk kepada Zubratul Asad. Zubratul Asad. Zubrah ini adalah merujuk kepada zubrah yang ada pada singa. Zubrah yang ada pada singa tu apa? Adalah tempat pertemuan di antara rambut dan dada seekor singa. Bila merujuk kepada Buruj Al-Asad. Dan manzilah Az-Zubrah berada pada Buruj Az-Zumbula. Satu persoalan. Kenapa? Bukan ke ianya Buruj Asad, tetapi kenapa pengarang kitab ini meletakkannya kepada Buruj Az-Zumbula? Kita akan membahaskan kemudian perkara ini. Baik. Lanjutannya daripada kalam syarah, kalau diperhatikan, qauluhu wa huma najmani wa huma kaukabani nirani bainahuma miqdaru dhira'in fi ra'yil 'aini mu'taridan ma bainal masyriqi wal maghribi mumtadan inda tawaffuti ma'a khatti wasati samai wa hazihi suratuhu. Fauqa zubrati kawakibu sigarin tusamma arful asadi. Baik, terjemahannya merujuk kepada rangkap syair wahuma najmani, iaitu dua bintang yang membina manzilah Az-Zubrah yang kita sedia maklum. Bintang yang pertama bintang Harrah, bintang yang kedua bintang Zubrah. Tapi untuk mudah disebut dengan Haratani, iaitu manzilah Az-Zubrah terdiri daripada dua bintang yang bercahaya kedua-duanya, dan jarak di antara dua bintang ini ialah satu hasta pada penglihatan mata kasar, yang terbentang di antara timur dan barat, yang memanjang kedua-dua bintang tersebut pada garis tengah, iaitu garis tengah langit. Akan dijelaskan nantilah. Di atas manzilah Az-Zubrah itu ada sebutir bintang yang kecil dinamakan Arful Asad. Arful Asad. Kita akan perjelaskan perkara itu nanti. Baik. Minta Ustaz Amri gerakkan. Kita gerakkan untuk beats ataupun rangkap syair yang selanjutnya. Fi sadisil 'ishrina min ayamiha tarahu bil fajri ala dawamiha. Fi sadisil 'ishrina min ayamiha tarahu bil fajri ala dawamiha. Manzilah Az-Zubrah berada pada hari yang ke-21 daripada jumlah hari-hari pada buruj. Pada buruj yang dimaksudkan. Pada buruj yang dimaksudkan. Kalau jumlah buruj itu, iaitu merujuk kepada buruj yang asalnya, iaitu buruj Al-Asad, maka manzilah Az-Zubrah ini berada pada hari yang ke-21 daripada jumlah hari-hari pada buruj. Jumlah hari-hari pada buruj itu ada 30 hari. Maka pada hari yang ke-21, kita akan dapati ia bertepatanlah pada kedudukan buruj itu adanya dua bintang, bintang Harrah dan bintang Zubrah, yang kedua-dua bintang ini membina manzilah Az-Zubrah.
Kamu dapat perhatikan manzilah Az-Zubrah di waktu fajar akan kemunculannya. Baik, kita lihat pula kalam syarah yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Ibn Muhammad An-Nabahani. Qawluhu fi sadisil 'ishrina ilah, hinggalah ke akhir bait. Wa yatlu'u ma'aha min nahiyatil yamani najman yuqalu lahuma qidama Suhail wa huma mutaqabilan tahta Suhail wa nujumun yuqalu laha sarasiful asadi. Baik, terjemahannya merujuk kepada rangkap syair fi sadisil 'ishrina, dan terbit bersama dengan manzilah Az-Zubrah daripada pihak negara Yaman, iaitu arah selatan. Negara Yaman, arah selatan. Oleh dua bintang yang disebut Qidama Suhail. Dua tapak kaki Panglima Suhail. Iaitu dua bintang bagi dua tapak kaki Suhail. Dan kedua-dua bintang tersebut berhadapan kedua-duanya di bawah bintang Suhail. Kalau kita perhatikan bintang Suhail paling ke selatan, lebih ke selatan, maka ada dua bintang penyokong kepada bintang Suhail. Dua bintang penyokong kepada bintang Suhail itulah Qadama Suhail. Dan terdapat sebutir bintang yang disebut baginya sebagai Sarasiful Asad. Sarasiful Asad, yakni masih lagi dalam, kita kata, bintang-bintang yang membina Buruj Al-Asad. Baik, kalau kita lanjutkan lagi kalam syarahnya, wa yatlu'u ma'aha min jihati syami al-wafati min banati Na'ish wa tusamma anaqun wa ma'aha nujaimun khafiyun la du'a biha yuqalu laha as-saydaq wa yuqalu laha as-saha wa sahya bitasghir wa yu'tabaru bihi judatul basari li'annahu la yarahu illa hadidul basari wa fil mithli arihat saha wa taraniyal qamar wa yuqal min khawasihi anna man ra'ahul lail lam tatsa'ahul aqara. Baiklah, terjemahannya. Terbit bersama-sama dengan bintang manzilah Az-Zubrah daripada pihak negara Syam, iaitu arah utara, iaitu bintang yang sedia dimaklumi, Banatun Na'ish, bintang-bintang usungan anak-anak perempuan panglima yang dibunuh oleh Suhail. Dan disebut juga dengan sebutan bintang Anaqa. Dan bersama-sama dengannya sebutir bintang yang kecil yang tidak terserlah cahayanya yang disebut As-Saydaq. Semuanya menggunakan dengan kalimah tasghir, memperkecilkan. Maknanya halusnya bintang. Dan dikata juga As-Saha, As-Suhayya dengan kalimah tasghir, memperkecilkan. Maknanya halus no bintang tu, kecil lah bintang itu. Dan diiktibarkan pula dengan judatul basar, kerana bahawasanya bintang tersebut tidak mampu dilihat, melainkan dengan penglihatan yang tajam. Hanya mereka yang Allah berikan kelebihan, ketajaman penglihatan matanya, dia mampu dapat mengesat bintang kecil ini yang halus cahayanya. Dan pada satu contoh lah, kalau dilihat ayat ini berikan,
Aku melihat manzilah az-zuhrah bersama bintang yang kerap dilupakan. Dan bolehlah yang memperlihatkan bintang itu kepada aku bulan. Dan bulanlah sebenarnya. Wah, dipuji bulan. Dan bulanlah yang sebenarnya memperlihatkan bintang itu kepada aku. Dengan merendah diri. Mengharapkan cahaya bulan. Cahaya bulan itu memberi kepada dia cahaya sokongan untuk dapat melihat bintang halus yang dimaksudkan. Dan dikata juga di antara keistimewaan adalah orang yang dapat melihat bintang itu di malam hari sebelum dia disengat oleh kalajengking. Sebelum disengat oleh kalajengking, pada waktu itu, ialah maka dia mampu melihat bintang halus kedil yang dimaksudkan. Baik. Alhamdulillah. Minta Ustaz Amri gerakkan slide. Terima kasih. Ashabul Fadilah, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah, baik kita perhatikan maknanya paparan yang diberikan. Manzilah az-zuhrah terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di awal musim luruh. Di awal musim luruh, bermulanya musim luruh 23 September. 23 September. Maka berdasarkan pemerhatian pada 30 September, 7 hari selepas detik awal bermulanya musim luruh, 30 September 2021 jam 5.57 pagi, terbitnya fajar di Pulau Pangkur. Perhatikan dulu garis ufuk sebelah timur. Ufuk sebelah timur. Paparan yang ditunjukkan adalah ufuk sebelah timur kerana dekat situ tercatat syarqun, iaitu timur, tepat. Maka ada garisan melintang yang berwarna hijau ataupun disebut garis ufuk, mewakili dairatul ufuk. Ya. Dan tuan-tuan perhatikan berdekatan dengan khatul kusufiyah, garis bujur yang berwarna merah. Garis bujur yang berwarna merah, garis yang membujur itu adalah laluan terbit dan terbenam matahari. Perhatikan pada garis yang berwarna hijau adalah khatul ufuqiyah, garis ufuk, garis lintang, ada ditandakan dengan bulatan. Ya, bintang yang ditandakan dengan bulatan betul-betul berada di atas garis ufuk. Maka itulah dia bintang Zuhrah. Bintang Zuhrah. Baik. Bersebelahan dengan dia, iaitu di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Mengarah ke selatan. Ya, ada bintang yang bersama-sama dengannya, yang membina manzilah az-zuhrah. Maka bintang itu adalah bintang Kharrah. Pun begitu, ya, masyarakat Arab untuk mudah mereka akan menyebut Zuhrah kedua. Ya, yang ditandakan dengan bulatan itu adalah Zuhrah pertama. Yang sebelah kanan tu, yang jaraknya sekadar, maknanya disebut sebagai sekadar, ya, kalau dengan mata kasar, jaraknya hanya sekadar sejengkal, sekadar satu hasta, ikutlah
kemampuan seseorang. Maka bersebelahannya itulah disebut zubrah kedua. Pun begitu, yang dimaklumkan yang kedua itu adalah bintang kharrah. Jadi bintang yang ditandakan itu bintang zubrah, bintang yang sebelah kanannya itu adalah bintang kharrah. Pun begitu, masyarakat Arab sudah masyhurkan juga dengan nama zubrah. Yang bertanda bulat itu dikira zubrah pertama, yang di sebelah kanannya itu adalah zubrah kedua. Ketika dulu, maknanya yang ditandakan dengan bulat itu adalah zubrah, yang di sebelah kanannya adalah kharrah. Dan sebelum itu, maknanya di zaman baginda Ismail alaihissalam, kedua-dua bintang ini juga disebut dengan nama kharrah. Kharrah pertama, kharrah kedua. Kharrah pertama yang sebelah kanan tu, manakala yang ditandakan dengan bulat itu adalah kharrah kedua. Sebab itu disebut kharatani. Khartani, maknanya dua bintang. Zaman berubah. Daripada kharatani dah jadi zubrah pertama, zubrah kedua. Di antara dua zaman itu, bila kita amati hari ini, sememangnya yang bertanda itu adalah zubrah dan di sebelah kanannya adalah kharrah. Maka dua bintang inilah yang membina manzilah az-zubrah. Baik. Minta Ustaz Amri gerakkan lagi. Terima kasih. Kali ini kalau kita perhatikan, maknanya 20 minit selepas terbit fajar. Ya. Pada tarikh yang sama, 30 September 2021, jam 6.17 minit pagi, iaitu 20 minit selepas terbit fajar. Kita perhatikan, ya, bintang Az-Zubrah yang pertama. Bintang Zubrah yang pertama itu sudah pada ketinggian 6 darjah kalau kita perhatikan. Maka begitulah apa yang kita nak faham di sini. Untuk melihat fajar, fajar hanya mampu dilihat 20 minit. 20 minit selepas terbit fajar kerana halus cahayanya. Oleh itu, kalau kita nak membuat cerapan manzilah ni, kita juga perlu mencerap 20 minit selepas terbit fajar. Terbit fajar di Pulau Pangkor 5.57, 20 minit kemudian, iaitu 6.17 minit pagi. Apabila fajar tu sudah tinggi sedikit, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya apabila fajar tu dah tinggi 5 darjah. Dah tinggi 5 darjah. Ya, 1 darjah 4 minit, maka 5 darjah 20 minit. Pada ketinggian 5 darjah dengan jarak 20 minit, maka baru memudah kita melihat cahaya fajar yang halus. Dan waktu itulah kita dapat kenal pasti kedudukan manzilah yang dimaksudkan. Baik, minta Ustaz Amri gerakkan. Baik, kita perhatikan sekarang ni, iaitu secara global. Secara global, kalau kita perhatikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabahani, kita perhatikan dengan paparan yang diberikan apabila pada paparan ini ditasyakul dan ditasawur. Tasyakul maknanya dibentuk,
tasawur digambarkan. Dibentuk dengan dihubungkan bintang-bintang itu. Garis lurus. Bintang pertama dihubungkan dengan bintang kedua dengan garis lurus. Bintang kedua dihubungkan dengan bintang ketiga dengan garis lurus. Maka disebut tasyakul, bentuk. Setelah dibentuk, barulah tasawur digambar. Maka kita dapati di sini ialah dia gambaran. Tasyakul, bentuk, tasawur, rupa, bentuk rupa seekor singa. Seekor singa. Tapi kalau kita perhatikan di situ, seekor singa di bahagian mana? Ya, di situlah tempat pertemuan antara rambut dan dada seekor singa. Tempat pertemuan di antara rambut singa dan dada singa. Kalau kita perhatikan, bukan itu merupakan, kita katalah, maknanya bahagian punggung singa. Tidak. Kerana rambutnya di atas, pertemuan rambut singa dengan bahagian dadanya. Yalah, kerana singa dia tak sama macam manusia. Manusia ni merangkak. Manusia ni tak merangkak. Singa tu dia istilahnya merangkak. Maka bila sebut sahaja manzilah az-zubrah, manzilah az-zubrah itu dibina oleh dua bintang, bintang zubrah dan bintang harrah. Ianya menggambarkan, dua bintang itu menggambarkan kedudukan pertemuan antara rambut singa dengan dada singa. Baik. Kemudian kita perhatikan, setiap manzilah dia ada bintang-bintang sokongan. Selain daripada manzilah ini, manzilah zubrah ni yang dibina dengan dua bintang, zubrah dan harrah, yang kita tahu dia terletak dalam buruj al-asad. Pun begitu, pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Namahani, menyatakan keputusan telah dibuat di kalangan ulama-ulama falak bahawa manzilah az-zubrah ini diletakkan dalam buruj sumbulah. Sumbulah tu bawah lagi tu. Kalau kita perhatikan, sumbulah tu bawah lagi tu. Sumbulah. Bukan kedah memang dia tu berada pada susuk tubuh singa. Inilah yang disebut maknanya ada buruj al-kubra, ada buruj as-sughra. Jadi antara buruj, dua buruj, antara buruj al-asad dengan buruj sumbulah, buruj sumbulah adalah buruj yang al-kubra, major, manakala buruj al-asad adalah buruj as-sughra, minor. Al-kubra, as-sughra. Baik, sebab itu diletakkan pengistilahan begitu. Mungkin kita bertanya, kenapa nak menyusun begitu pula? Nanti kita akan bahaskan lebih lanjut dalam kitab yang lain. Kerana penting dalam mensabitkan, nak isbatkan kedudukan manzilah ini, penting dalam mengisbatkan kedudukan manzilah ini kerana ianya akan memberi kepada kita nilai yang disebut dengan fikrah. Apabila adanya apa yang disebut sirah, maka adanya fikrah. Sirah
dan fikrah. Adanya rupa dan bentuk yang telah dipersetujui, maka adanya fikrah, konsep yang perlu difahami. Sirah dan fikrah. Sirah, rupa bentuk dan konsep. Baik, maka manzilah Az-Zubra yang dibina oleh dua bintang, ya, bintang Zubrah dan bintang Harrah ini, dia ada bintang sokongannya. Maka bintang sokongannya ini sama ada menyokong daripada arah utara dan penyokong daripada arah selatan. Jadi penyokong daripada arah selatan iaitu disebut sebagai Yamaniyah. Arah selatan menghampiri kutub selatan, tak lain tak bukan bintang-bintang Suhail. Dalam bintang Suhail itu yang kita dapat lihat dalam gambaran ini, iaitu bintang-bintang yang menggambarkan panglima dan armada perang. Bukan Skyhawk, armada perang. KD Hang Tuah, KD Hang Jebat. Ini KD Suhail. Dalam KD Suhail ni ada kapalnya, kita dapat tengok armadanya. Dan dekat armada itu ada 3 bintang. 3 bintang inilah yang akan menjadi penyokong kepada kewujudan manzilah Az-Zubra. Baik. Manakala penyokong daripada arah utara, tak lain tak bukan Banatun Aish yang dinyatakan. Yang sekarang ini sama ada Banatun Aish itu akan menyebut kepada Adabul Akbar dan Adabul Asghar. Sama ada ianya nak merujuk kepada nak dapatkan sokongan daripada Adabul Akbar, gugusan bintang-bintang yang merupakan maknanya Adabul Akbar ataupun Adabul Asghar. Adab iaitu beruang besar ataupun beruang kecil, yang mana salah satu daripada bintang yang pada beruang kecil itulah tepat di atas kutub utara, bintang kutub ini. Baik, minta Ustaz Amirul gerakkan lagi. Terima kasih. Setiap hari manzilah Az-Zubra akan berganjak 1 darjah ketika terbitnya fajar. Kalau kita perhatikan, maknanya pada 30 September 2021 jam 5.57 pagi terbitnya fajar di Pulau Pangkor. Bintang Az-Zubra yang menjadi rujukan kepada manzilah Az-Zubra pada ketinggian 1 darjah 23 minit. Keesokan harinya, itu pada 1 Oktober 2021 jam yang sama 5.57 minit pagi terbitnya fajar di Pulau Pangkor dah berganjak, iaitu 2 darjah 17 minit. Maknanya sah berjarak sehari 24 jam, maka berganjaklah 1 darjah. Baik, minta Ustaz Amri gerakkan lagi. Mohon digerakkan. Terima kasih. Berakhir manzilah Az-Zubra dengan terbit bintang As-Sarfah di ufuk timur ketika terbit fajar. Cuba kita perhatikan. Pada tarikh 10 Oktober 2021 jam 5.50 pagi terbitnya fajar di Pulau Pangkor. 10 Oktober 2021 jam 5.50 pagi di Pulau Pangkor.
kita dapati bahawa ada sebutir bintang. Bintang yang membina manzilah as-sarfah. Dan bintang itu juga disebut bintang as-sarfah. Betul-betul berada di hujung ekor singa. Betul-betul berada di hujung ekor singa tu. Maka bintang yang ditandakan dengan bulatan itu, itulah dia bintang as-sarfah, bintang yang membina manzilah as-sarfah itu sendiri. Nama bintang tu as-sarfah. Dan itulah dia bintang yang menjadi rujukan kepada manzilah as-sarfah. Maka pada 10 Oktober 2021, jam 5.50 pagi di Pulau Pangkor, berdasarkan paparan yang ditunjukkan, bintang as-sarfah telah pun terbit, mengesahkan ini bintang as-sarfah mengambil alih daripada manzilah az-zubra. Baik, minta digerakkan lagi. Terima kasih. Kita perhatikan paparan yang diberikan. Bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah az-zubra. Kalau kita perhatikan pada tarikh 1 November. Pada tarikh 1 November 2021. 1 November 2021 jam 5 pagi. Jam 5 pagi pada kedudukan Pulau Pangkor. Maka kita dapati bulan telah terbit. Bulan dah terbit dah. Bulan ketika itu dah tinggi dah. Maka baik, perhatikan, bulan itu tepat berada di manzilah az-zubra. Bulan yang saya tandakan tu al-qamar, ditandakan dengan ada 4 garisan merah tu. Jadi di situ dia al-qamar tu, perhatikan al-qamar, bulan itu tepat berada di manzilah az-zubra. Maknanya berada di khususnya bintang yang paling dekat dengan bulan tu, iaitu bintang Harrah. Dan segarisan dengan bintang Harrah adalah bintang Zubra, yang mana kedua-dua bintang inilah merupakan manzilah az-zubra. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, bagi masyarakat Arab ialah zaman baginda Ismail alaihissalam hinggalah di zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebergantungan mereka kepada bintang, kerana bintang sebagai alat pengukur waktu kepada mereka, khususnya manzilah. Sememangnya mereka ada takwim manzilah. Mereka ada takwim manzilah. Contohnya seperti apa yang kita paparkan. Pada tarikh bermula 30 September terbitnya manzilah az-zubra, yang mana ianya akan merujuk kedua bintang, bintang Zubra dengan bintang Harrah, bagi masyarakat Arab zaman berzaman, baik mereka yang tinggal di Algeria, Maghribi, Mesir, Lembah Nil, Jaziratul Arab, Arab Saudi sampailah ke Yaman, Oman. Begitu juga mereka duduk di bumi Syam, bumi Iraq. Sememangnya kebergantungan mereka kepada manzilah sebagai alat pengukur waktu bagi keperluan mata pencarian hidup mereka. Sama ada mereka seorang petani,
begitu juga mereka seorang penternak, ya, atau juga mereka seorang ahli perniagaan, usahawan, maka kebergantungan mereka kepada takwim manzilah. Pun begitu, perkembangan peralatan moden hari ini, maknanya kita dah tak, masyarakat Arab dah tak bergantung lagi dengan manzilah ini. Pun begitu, kini mereka merujuk kembali kepada manzilah. Kenapa? Kerana tak dapat tidak untuk memahami tentang habitat tanaman, habitat ternakan, soal kesuburan dan nilai-nilai tumbuh tambah kembang subur di alam daratan, di alam lautan, di alam tumbuhan, di alam haiwan. Nampaknya mereka sedar. Mereka kena back to the basic. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Al-istishabul asli. Mereka kena balik semula. Ikut cara orang dulu. Apatah lagi kini berdepan dengan climate change. Mereka kena balik semula. Berpegang kepada tarikh-tarikh. Ya, yang merujuk kepada takwim manzilah itu sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Fazal Rajani. Kalau ada satu dua persoalan yang nak dikemukakan, dijemput dan dipersilakan. Okey, terima kasih banyak kepada Fadil Sanafiah atas ulasan berkaitan dengan manzilah yang ke-11, itu manzilah Az-Zubrah. Manzilah Az-Zubrah. Okey, sementara menunggu mungkin ada sahabat-sahabat kita yang nak bertanyakan soalan. Ustaz, sedikitlah mungkin dapat dijelaskan kalau sekiranya ada kaitan lah. Kalau berdasarkan kepada rajah yang telah dikongsikan oleh Fadil Ustaz, maknanya manzilah Az-Zubrah ni akan berada di ufuk timur ketika mana fajar pada bulan September dan Oktober. Ya. Okey. Untuk sebagai satu perbandingan, maknanya kalau dilihat kepada takwim Buruj ataupun kita rujuk kepada zodiak, kalau berdasarkan kepada Buruj Leo itu, dia ada pada September dan juga Oktober tu adalah Buruj Libra. Okey, kalau nak clearkan lagi, maknanya kalau 30 September, 9 Oktober ni manzilah Az-Zubrah. Kalau berdasarkan kepada rujukan Buruj, September Oktober ni adalah Libra. Sebagai perbandingan lah. Sebagai perbandingan. Jadi kalau kita mungkin untuk memahami tentang perjalanan musim, perjalanan cuaca, kalau kita nak baca dua-dua tu, maknanya sebagai suatu, maknanya kita baca juga dari sudut Buruj yang merujuk kepada Buruj Libra, September Oktober ini, dan September Oktober ini juga merujuk kepada manzilah Az-Zubrah yang duduk di Buruj Leo ataupun Asad. Jadi ada kaitan tak Ustaz antara kedua ni? Kita baca dua lah. Satu kita baca manzilah dan satu lagi kita baca Buruj. Jadi mungkin dekat situ ada kaitan ataupun tak ada kaitan Ustaz, untuk kita memahami musim dan juga cuaca. Baik. Terima kasih atas persoalan yang dikemukakan. Masyarakat Arab, ni Arab zaman dululah ya, Ustaz Fazal ni. Ni Arab dululah. Mereka lebih mempraktikkan manzilah. Kerana manzilah ni dapat dilihat dengan mata kasar dan mudah dilihat dengan mata kasar dan boleh, maknanya dibuat penandaan, boleh ditandakan, kerana kita boleh lihat manzilah ialah pada waktu fajar. Pada waktu fajar,
pada waktu fajar mudah untuk kita melihat. Apatah lagi yang kita lihat tu, Ustaz Fazal Jani, kita lihat di ufuk. Ufuk. Jadi ufuk, mana-mana ufuk ni pun lah, lazimnya lah kan, ufuk timur ni biasanya, pada waktu fajar ni, ufuk timur ni lazimnya lah dia bersih. Tapi nanti apabila matahari nak terbit, awan mula berkumpul dekat ufuk timur. Kalau Ustaz Fazal Jani biasa buat cerapan, kita tak ada cerapan terbit matahari. Kerana itu bukan SKT kita. SKT kita adalah cerapan terbenam matahari. Betul Kita punya SKT cerapan terbenam matahari. Kenapa terbenam matahari? Terbenam matahari kena nak tengok anak bulan. Tapi kalau cerap matahari terbit, matahari tu dah terbit lah baru kita cerap. Itu pun kalau nak gunakan, kita kata nak cari RO kan, revolution observation, untuk pengukuran kiblat. Maka bagi masyarakat Arab, dia nak bukti. Bila dia nak bukti, apa yang boleh dia tengok dengan mata kasar dia sendiri, apa yang boleh dia hitung, apa yang boleh dia ukur, apa yang boleh ditandakan, maka mudah bagi masyarakat dia, siapa pun masyarakat dia, Arab ni, zaman dululah ke Arab sekarang, tertiarap Arab sekarang. Maka bila dia bangun pagi, sebelum terbit fajar, dia tunggu je. Bila fajar tu terbit di ufuk timur, dia akan nampak bintang. Bintang-bintang apa yang membina. Ya, manzilah. Maka dia dapat buktikan sekarang ni manzilah apa. Hari ini dalam sejarah, hari ini manzilah apa yang dapat dipandang dengan mata kasar pada waktu fajar. Dah sah. Maka di situ dah boleh buat satu takwim. Baik, manakala takwim buruj bagi masyarakat Arab lah, minta maaf lah, dia kata tak praktikal. Sebab itu kenapa? Kerana buruj ini adalah laluan terbit terbenam matahari. Kita tak nampak dengan mata kasar. Kalau ni kan, maknanya kalau kita kata Libra tu, nampak ke Libra tu? Kerana matahari itu terbit dan terbenam berlatar belakangkan buruj Libra, buruj Mizan. Jadi tak nampak buruj Mizan tu. Jadi tak dapat nak buktikan. Jadi memang masyarakat Arab tahu. Tinggal lagi kalau kita nak buktikan bahawa sekarang ni matahari berada di buruj Mizan, Libra tu buruj Mizan, kita juga kena buat cerapan fajar untuk kita dapat melihat buruj yang sebelum buruj Mizan tu. Faham tak? Tengok fajar ni, ni buruj ni. Asal matahari terbit berlatar belakangkan buruj Mizan. Maknanya buruj yang sebelum. Nak menyatakan. Jadi masyarakat Arab, dia tak menolak, tetapi bagi dia tidak praktikal. Tidak praktikal. Sebab itu masyarakat Arab zaman dulu, bagi dia yang praktikal adalah manzilah. Walhal, betul lah Ustaz Fazal kata, itu benda yang sama lah tu. Manzilah tu lah nanti jadi buruj. Tapi dia nak tengok dengan mata kasar di sini. Dia nak tengok juga, ru'iyah juga. Dia tak nak hitung-hitung. Istilahnya begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, wallahu a'lam bisawab. Kalau yang faham lah. Okey, alhamdulillah. Maknanya kita kalau buat cerapan tu mudah untuk kita mencerap manzilah
sebab waktu tu cahaya matahari pun tak keluar lagi. Hanya ada cahaya fajar sahaja. Jadi dapat dilihat dengan lebih jelas, dan kalau kita nak rujukkan kepada perubahan cuaca ataupun perubahan musim, tu lebih tepat lah ya. Maksudnya Ustaz kan? Ia berbanding dengan buruj yang hanya dalam bentuk, kita kata kalau hari ni kita kata teori sajalah. Bulan ni sekian pada buruj Mizan, bulan ni sekian pada buruj Asad dan sebagainya. Sebab itu Ustaz ni, Mat Saleh orang putih lah, minta lah. Mat Saleh dia nak tengok juga gerhana matahari. Bila gerhana matahari tu gelap, dia baru tahu buruj apa dekat matahari tu. Zodiak apa, boleh dia buktikan. Itu yang Mat Saleh tergila-gila. Nak tengok benda yang tak nampak apa barang. Tak, dia nak tengok buruj yang ada dekat belakang matahari tu. Wallahu a'lam bissawab. Okey, alhamdulillah. Jelas. Okey, Ustaz nak tengok komen-komen sahabat-sahabat kita ni. Okey, ada sahabat kita pada Ustaz Razlan, Tuan Haji Maruzaman kata kena buat amali boleh jemput Ustaz ke Ipoh, ke Pangkor nanti. Okeylah, insyaAllah Ustaz. Kalau nanti kita dah boleh bersemuka ni, mungkin tahun depan ke kita buat satu tafakuh dekat Pulau Pangkor. Pasal kita buat kiraan ni pun semua kat Pulau Pangkor Ustaz. Boleh ya, insyaAllah. Inilah. Baik, cuma, yelah, kadang-kadang kalau kita kata buat cerapan di tempat itu, jadi yelah dia akan menyentuh beberapa, minta maaf lah, sensitivity tempatan. Jadi kita dah boleh baca di situ bilis apa yang masih ada, bilis apa yang dah tak ada, bilis apa yang pupus. Ataupun akan datang Pangkor ni memang mengharapkan bilis daripada Indon saja. Bilis keluaran sendiri, ikan bilis keluaran sendiri pun dah tak ada. Sekarang bilis mata biru Ustaz yang popular. Cuma sekarang ni kita nampak Pangkor masih lagi, mungkin lah, minta maaf lah, mungkin kerana dekat situ adanya TLDM. Minta maaf lah kan, mungkin TLDM dia menjaga kawasan tu ke apa. Itu rahmat ada. Bukan aku nak puji TLDM. Mungkin kan itu kawasan TLDM, itu kawasan larangan jagaan baik. Jadi sebab itu kita tengok karang dekat Pulau Pangkor tu macam terjaga. Itu yang bilis mata biru tu ada je, tak takut. Terbaik kata-kata. Yelah, nak mengatakan sedemikianlah. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz. Okey, kita raikanlah ada satu soalan ya Ustaz. Terakhirlah. Ustaz Razlan bertanya, Ustaz, buruj Orion tu secara umumnya dijadikan rujukan sebagai arah kiblat bagi kawasan mana yang sesuai? Buruj Orion Ustaz. Nak tunjuk arah kiblat. Kawasan mana yang sesuai? Asia Tenggara. Asia Tenggara sahaja. Siapa yang cakap begini? Itu Asy-Syaikh Jalaluddin Tahir Jalaluddin. Kenapa Asy-Syaikh Tahir Jalaluddin? Syekh Tahir Jalaluddin sendiri telah membuat cerapan. Cuma kita nak tahulah berapa lama dia jadi mufti Perak. Sebab itu selepas dia jadi mufti Perak tu dan dia meletak jawatan, sememangnya dia nak orang falak juga jadi mufti. Astagfirullahaladzim. Selepas Syekh Tahir Jalaluddin mufti Perak, sebenarnya mufti Perak adalah kita sedia maklumkan, maknanya atuk kepada Abdullah Ahmad Badui. Tu dia Perdana Menteri. Jadi Abdullah Fahim. Tahulah, adakah Perak ni nak cari mufti daripada latar belakang falak juga ke? Wallah bisa. Ini sejarah kan berulang. Sejarah kan berulang.
Yelah, tinggal lagi tu lah yang madrasah dekat apa nama tu Ustaz Fazjani tu, madrasah Idrisiah. dekat Kuala Kangsar tu. Idrisiah. Ah, Madrasah Idrisiah. mesti ada kitab-kitab falak, kitab-kitab falak peninggalan dua tokoh ni. Syekh Tahir Jalaluddin dan maknanya Syekh apa? Allah Ta'ala Muhammad. Syekh Abdullah Abdullah Fahim. Fahim. Kerana berdasarkan fakta sejarah bahawa Madrasah Idrisiah ni sememangnya adalah gedung falak, kata Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati. Sebab itu dia kata dia duduk dekat Kati. Kati tu dekat dengan Kuala Kangsar. Sebab apa dia pernah cakap dengan aku, Tok Guru Haji Muhammad Saman Kati, dia kata kalau hang nak cari kitab falak, hang pergi cari dekat Madrasah Idrisiah tu. Aku tak tahu kat mana, aku cakap. Kita pun dah tahu tu pasal jadilah. Tu yang Tok Guru Muhammad Saman Kati cakap. Dia kata sejarah Perak ni, dia kata mufti-mufti ni semua orang falak. Semua orang falak, dia kata. Sebab itu dia kata dia tak falak sangat, dia tak jadi mufti. Kata Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati. Sebab itu dia kata yang jadi muftinya, dia kata apa Tan Sri Rosni. Ni dia cerita dengan aku lah pada tahun 1990. Masa tu Pak Tuan lagi, dia cerita dengan aku macam itulah. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Terima kasih banyak kepada Ustaz atas keluangan masa yang diberikan kepada kita pada pagi ini, dan kita mendoakan kepada Ustaz terus diberikan kesihatan yang berpanjangan untuk sama-sama kita meneruskan pengajian dan juga kita mengambil limpahan-limpahan ilmu lah daripada Tuan Guru kita. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah pada pagi ini kita telah membicarakan manzilah yang ke-11, manzilah Az-Zubrah. Maknanya ada lebih kurang dalam 17 manzilah lagi lah Ustaz yang akan kita bicarakan, bermakna ada 17 minggu lagi lah insyaAllah kita punya kuliah ni pada masa-masa yang akan datang. Pada hari Selasa jam 9.30 pagi hingga 10.30 pagi, dan kalau sekiranya ada apa-apa perubahan kita akan maklumkan pada masa-masa yang akan datang daripada masa ke semasa insyaAllah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita, pada Ustaz Razlan, kita punya orang lama kita, Tuan Haji Marul Zaman, dan sahabat-sahabat lain yang akan mengikuti program kita secara perakaman, dan minta share dan juga like lah supaya rangkaian ilmu falak ini dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan juga kepada mereka yang mungkin berminat ataupun dapat memberikan satu maklumat baru kepada mereka yang mungkin kali pertama mendengar kitab Manzumah Manazilul Qamar ini ataupun secara umumnya tentang perbahasan ilmu falak. Terima kasih banyak tuan-tuan pada Ustaz atas kuliah kita pada pagi ini. Saya akhiri dengan kalimah mulia. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.